Assalamualaikum dan selamat menonton kepada penonton setia kita Pak Enma. Bertemankan saya Fiza Saan, pastinya dengan topik yang menarik berkaitan dengan ibu-ibu ataupun bapa-bapa. Tetapi topik kita cukup menarik, lagi-lagi berkaitan dengan urutan semasa hamil. Kepada para ibu, pasti anda tahu bagaimana sebenarnya kondisi badan kita apabila kita sedang mengandung. Bila kita punya kandungan makin lama makin besar, kaki sakit, belakang sakit, pinggang sakit, kepala sakit. Tapi bila kita nak berurut, kita rasa macam takut-takut. Jadi kepada anda semua ingin tahu apakah di antara penjelasannya, sekarang ini kita akan memperkenalkan panel jemputan kita untuk Pak Enma, iaitu Dr. Zubaidi Haji Ahmad. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Pasti doktor ni cukup pakar apabila bercakap mengenai urutan semasa hamil. Tetapi macam Dr. Zubaidi sendiri, kita selalu dengar ibu-ibu akan berurut selepas mereka bersalin. Maknanya dalam tempoh berpantang. Tetapi dalam kita punya zaman moden ni, sudut perubatan moden, adakah perlu sebenarnya ibu mengandung ni berurut? Silakan doktor. Ya, bagi wanita yang hamil, terutamanya untuk pertama kali. Jadi kehamilan ni merupakan suatu boleh kita katakan sebagai stres dari segi emosi, fizikal. Sebab tu mereka selalunya kita berikan orang cakap tu me time bagi untuk merehatkan tubuh, untuk meredakan stres, pemikiran. Jadi saya menganggap bahawa urutan semasa ataupun semasa hamil ni adalah suatu peluang untuk mereka memberikan masa untuk melegakan stres, untuk mengurangkan rasa sakit, untuk menguruskan emosi. Jadi bagi mereka yang orang cakap tu mungkin ada sakit sikit, tak selesa dan sebagainya, ubat tahan sakit ni memang kita tak galakkan. Jadi antara alternatif yang boleh kita bagikan adalah mengurut. Jadi mengurut ni kalau mengikut kajian sains memang dia akan merehatkan otot-otot yang orang cakap tu yang tegang, terutama di pinggang, di kaki dan juga di bahu. Termasuklah kadang-kadang wanita yang hamil ni mengalami masalah migrain, sakit kepala ketika hamil. Jadi dengan urutan ni dia akan dapat membantu. Baik. Dan macam Dr. Zubaidi, ada di antara kita apabila nak mengurut ketika hamil ini, mereka gusar, mereka risau, takut-takut ia tidak sesuai dengan kondisi badan mereka. Tetapi berapakah usia kandungan yang sesuai untuk mereka mula mengurut badan ketika hamil? Silakan doktor. Ya, untuk urutan semasa hamil ni saya mencadangkan apabila masuk ke trimester kedua. Maksud dia mungkin selepas 15 minggu ke atas, di mana kehamilan ataupun kandungan tu lebih stabil. Untuk pengetahuan trimester pertama tu ataupun kita sebut sebagai peringkat awal kehamilan, maksudnya 12 minggu ke bawah, dia tidak stabil. Dia boleh menyebabkan keguguran. Kadang-kadang kita terperanjat pun tiba-tiba besok ada keluar darah, tak lama kemudian doktor kata keguguran. Apatah lagi kalau mengurut. Kita bimbang nanti bila mengurut menjadi asbab untuk masalah keguguran ni. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga pendapat yang menyatakan bahawa terutamanya kalau kita mengurut bahagian perut, apabila kita mengurut bahagian perut di usia kehamilan, dia akan memberikan rangsangan untuk keguguran. Maksud dia rahim akan mengecut lebih kuat dan kita bimbang akan mengeluarkan janin. Baik. Dr. Zubaidi, ada di antara kalangan kita ni bila urut, punyalah sedap berurut, tiba-tiba dia merasakan bahawa kenapa saya rasa saya punya pinggang ni makin lama makin besar. Apakah di antara manfaat lain kalau kita mengurut ketika hamil? Sebab saya tahu urut selepas bersalin mampu untuk menguruskan badan. Bila kita urut, kalau kita tak hamil, ia mampu untuk melancarkan peredaran darah dan kita akan nampak lebih muda. Tapi manfaat ketika hamil ni, yang ini bengkak kaki, yang ini pinggang bengkak. Silakan doktor, manfaat. Ya, untuk mereka yang ada masalah ni lah yang kena faham bahawa berurut semasa hamil ni tujuan sebenarnya ada untuk merehatkan otot. Sebab mungkin apabila dia berdiri dengan kandungan yang membesar, dia akan mengalami masalah sakit pinggang,
kemungkinan ada masalah ialah otot-otot di sebelah saraf tunjang di spine dan sebagainya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk merehatkan otot, melegakan fikiran, memberikan mungkin mudah tidur dengan nyenyak pada waktu malam. Dia sebenarnya bukan untuk merawat penyakit. So urutan ni sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama sekali deep muscle massage atau kadang-kadang orang cakap Swedish massage lebih kurang macam itu. Yang satu lagi yang kita panggil dia acupressure ataupun yang kita sebut sebagai shiatsu. Maksud dia kita menekan bahagian tertentu. Jadi bahagian-bahagian yang tak boleh ataupun perlu dielakkan adalah pertama sekali abdomen. Sebab abdomen tu ada baby kan. Jadi kalau mungkin kita urut, deep massage, dia boleh menyebabkan pergerakan bayi daripada songsang ke posisi asal atau posisi asal menjadi songsang. Yang ini akan menyebabkan kita bimbang dia punya umbilical cord ataupun tali duri dia akan tersipul. Yang ini akan menyebabkan masalah nanti apabila baby tidak mendapat oksigen dan juga nutrien. Baiklah, Dr. Zubaidi, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian dan juga penjelasan berkenaan dengan topik kita iaitu urutan semasa hamil. Jadi diharapkan dengan segala jawapan daripada Dr. Zubaidi itu sedikit sebanyak mampu untuk membuka mata kita dan juga membuka minda kita berkenaan dengan urutan semasa hamil. Walaupun kita hampir sampai ke penghujung rancangan untuk tanya pakar Pak Emma, kejap je lagi, sebenarnya kita ada sedikit video dan juga demonstrasi berkenaan dengan urutan dari sudut tradisional oleh Syed Mahdi Barakbah selaku Pengetua Akademi Warisan Urut dan juga pengamal perubatan tradisional. Sama-sama kita saksikan. Saya akan terangkan berkenaan dengan urutan semasa hamil. Ramai yang berprasangka bahawa urutan semasa hamil ini tidak perlu dilakukan. Jadi pada pendapat saya mengatakan bahawa adalah tidak sama urutan semasa hamil dan urutan selepas bersalin. Maka bila kita lihat kepada keperluannya, memanglah sangat perlu supaya apabila mereka menjalani proses hamil ini dengan selesa, dan apabila datang kepada kehamilan yang kedua, maka dia lebih memudahkan ibu tadi untuk menyesuaikan diri dia semasa hamil. Sekiranya tidak ada urutan dilakukan kepada ibu yang hamil ini, maka mereka kemungkinan akan trauma. Jadi mengikut kepada pandangan orang tua-tua dahulu, bidan-bidan terdahulu, sebab saya di dalam bab perubatan tradisional Melayu, sememangnya wujud urutan semasa hamil kepada ibu-ibu yang mengandung. Jadi persoalannya, minyak urut ni boleh memainkan peranan? Memang ya. Sebab kita urut memang menggunakan minyak. Dan apabila kita urut minyak tersebut, berlicinkan lagi proses urutan tersebut kepada ibu yang mengandung ataupun yang sudah bersalin. Dalam teknik urutan semasa hamil, yang pertama sekali, teknik ini tidak menitik beratkan kepada tekanan yang kuat. Dia ada 3 jenis tekanan apabila kita mengurut, iaitu tekanan yang minimum, medium dan juga maksimum. Jadi pada mereka yang masa mengandung, maka urutannya hanya kepada iaitu minimum dan paling kuat pun medium pressure sahaja. So kita tidak ada urutan kuat-kuat kepada ibu yang mengandung. Jadi apabila kita lihat kepada bahagian betis, ini nama dia betis, ini nama dia peha. So ini bahagian betis. Yang memisahkan betis dengan peha adalah lutut. Yang memisahkan betis dengan pergelangan kaki, buku lali. Jadi bila kita lihat di sini, kes yang pertama kepada masalah kepada betis ini yang berlaku kekejangan kepada dia, ada 2 otot dekat belakang ni. 2 otot belakang ini yang menyebabkan kekejangan otot. Jadi kita tidaklah mengurut 2 otot ni saja. Sebab bila keseluruhan betis, masa keseluruhannya kita kena urut. Ini dinamakan tulang kering. Maka ada otot di celahnya yang sampai kepada bahagian buku lali. Maka kita urut daripada atas turun ke bawah. Di sebelah tulang. Jangan urut tulang. Urut di celah tulang ni juga. Turun sampai ke bawah. Sampai kepada bahagian tumit. Jadi dah kita urut 2 tempat ini, barulah kita rasa ketegangan kepada bahagian otot ni akan lembut. Jadi kalau kita nak ambil sebelah dalam, ni sebelah luar, sebelah dalam ni, maka kita tengok pula sebelah dalam. Sebelah dalam urutan naik ke atas. Di sebelah tulang kering juga.
tapi dia naik ke atas. Kemudian otot satu lagi yang selalu kejang ini di sebelah dalam, tadi di sebelah luar, maka ditarikkan ke dalam. Penutup kepada dia, maka kita lihat kepada bahagian tengah. Tengah ni pada belakang sini ada satu nama tendon. Tendon ini dinamakan kepada pengamal perubatan Melayu sebagai urat keting. Maka dia akan urut naik ke atas untuk melembutkan sampai ke lutut. Maka bahagian tapak ibu kaki ini, maka kita kena urut juga untuk melembutkan krem pada bahagian jari. Itulah sedikit sebanyak berkenaan kaedah urut. Okey, bila kita pergi kepada bahagian upper back level, iaitu bahagian atas. Ini yang katakan banyak hormon-hormon kortisol yang menyebabkan turunnya, tidak seimbangnya progesteron dan estrogen pada hormon wanita. Jadi kawasan yang pertama dimulakan urut, dikenali nama urat belikat di tengah-tengah sini. Dinamakan urat belikat bila kita urut, maka kita menaik ke atas. Menaik sampai kepada bahagian dinamakan saraf urat bahu di sini. Maka ini untuk melegakan ketegangan otot leher. Yang urat belikat tadi untuk merawat kepada pernafasan ibu yang hamil tadi supaya dia mudah bernafas. Kadang-kadang bila dia dah perut dia membesar di bahagian depan, kadang-kadang dia bernafas tu agak sangkut. Jadi bila kita urut pada bahagian urat belikat, dia melegakan pernafasan dia. Kemudian kita urut pergi kepada saraf urat bahu, di bahagian bahu sini, maka sekiranya kita mempunyai masalah tegang pada otot leher ni. Kadang-kadang kita tidur bantal yang rendah, bantal yang tinggi, atau dalam menggunakan komputer yang lama, maka dia akan tegang bahagian leher sini. Orang dulu-dulu panggil salah bantal. Bila kena salah bantal ni, maka ini kawasan yang kita urut. Kemudian kita pergi kepada saraf tulang selangka. Tulang selangka iaitu clavicle di bahagian depan, di ujung ke atas ni. Yang ini untuk menyeimbangkan susu yang akan keluar kepada ibu yang bersalin nanti. Sebab itu dia tekan bahagian sini. Kemudian kita urut naik ke atas, pergi kepada bawah tengkorak. Bawah tengkorak belakang kepala, maka ini, kawasan ini untuk melegakannya dari segi keseimbangan tubuh dia. Dan last sekali kita pergi di tengah-tengah bahagian belakang kepala, maka ini untuk mengelakkan masalah migrain, sakit kepala yang kuat. Jadi bila kita tekan dekat sini, maka dia akan release dan oksigen akan naik ke kepala, menyebabkan dia mendapat bekalan oksigen yang cukup di bahagian otak dia. Bila oksigen yang cukup, maka dia hilang rasa sakit pada bahagian kepala. Maka inilah kaedah urutan yang digunakan daripada upper back, kemudian middle and lower back, kemudian bahagian punggung dan juga pada bahagian kaki. Baiklah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada semua penonton setia Tanya Pakar Pak and Mak. Dan kalau kita dengarkan penjelasan daripada pakar-pakar dari sudut profesional dan juga tradisional, sedikit sebanyak banyak kelebihan yang kita terima apabila kita mengurut semasa hamil ni. Dan Dr. Zubaidi ada menegaskan, kalau boleh, ajaklah suami kita untuk mengurut kita. Alah, sikit-sikit je. Urut dekat kepala sikit, urut dekat bahu sikit, urut dekat pinggang sikit, urut dekat pergelangan kaki tu sikit-sikit. Sebab apa? Dapat mengeratkan silaturahim dan dapat berkongsi perjalanan tentang kehamilan bersama. Jadi kepada anda semua, terima kasih sekali lagi kerana telah pun menyaksikan Tanya Pakar Pak and Mak. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen untuk ke semua platform Pak and Mak. Sebab apa? Biar ramai lagi yang dapat berkongsi pengetahuan dan juga pendapat berkenaan dengan urutan semasa hamil. Jumpa anda lagi. Sekian sahaja daripada saya, Fiza Saad. Bye-bye.